Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب يسر ولا تعسر اللهم رب تمين بالخير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أما بعد. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini dapat sama-sama kita berada untuk menyambung pengajian kitab kita pada malam ni, yakni pada muka surat berapa lah? Surat berapa lah? 30. Ada. Surat 30. InsyaAllah kita sambung pengajian kitab kita pada muka surat 30. Jadi siapa-siapa yang ada pada grup B, tolong hantar link kepada mereka, Ustaz. Takut mereka terlepas pandang. Kita berhenti hari itu pada hadis yang ke-8. Muka surat 30 pada bab berenang di lautan peluh. Pada bab berenang di lautan peluh. Tanpa berlengahkan masa, marilah sama-sama kita mulakan pengajian kita dengan membaca umul kitab Innan Nabiyil Kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. InsyaAllah, yang mana ada di Facebook boleh share dulu. Yang mana ada Google Meet pun boleh share link Google Meet pada ahli keluarga. InsyaAllah sama-sama kita perbaiki kekurangan yang ada pada diri kita. InsyaAllah sebelum kita disoal, ditanya kelak satu hari nanti. InsyaAllah. Kita sambung pada hadis yang ke-8. Baca lama dah, tahun lepas baca ni. Tahun baru tak habis-habis ni. Lama sungguh. Hadis yang ke-8, yakni pada berenang di lautan peluh. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'udubihi fid daril amin. Tolong komen Sat, clear tak clear Google Meet dengan Facebook. Tolong komen Sat, clear tak clear. Qala An ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqumun nas li rabbil alamin hatta yaghiba ahaduhum fi rashihi ila ansafi uzunaihi. Muttafaqun alaih. Qala musannif, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, apa dia kata? Bersabdalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah kekasih Allah, iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia?
seluruh manusia akan berdiri di hadapan Tuhan pencipta alam ini, yakni pada hari kiamat nanti. Sehingga salah seorang di antara mereka yang ada yang tenggelam di dalam peluhnya sendiri sampai ke pertengahan telinga. Ni dia bawa perkataan umum. Nah, kalau kita tengok dalam yang lain dia sebut pada dia, ada manusia dia tenggelam pada buku lalinya. Ada setengah manusia dia tenggelam sampai habis kepala dia. Ada setengah manusia yang tenggelam sampai di dahi, sampai bahu dia, sampai tengkok dia. Ada manusia sampai buku lali ya, bawah buku lali. Ni Nabi sebut dia, bila mana salah seorang di antara mereka, yakni siapa dia? Kita. Salah seorang di antara kita ni, bila mana kita bangun di akhirat esok, akan tenggelam di dalam peluhnya sendiri. Peluh tu mai mana? Peluh tu mai daripada kepanasan, yakni apa orang kata matahari sejengkal dengan kepala kita. Ulama sebut pada dia, matahari ni sejengkal dengan kepala kita. Matahari sejengkal dengan kepala kita. Rumah kita tak ada bumbung, rumah kita tak ada siling. Cuba duduk tengah hari rembang jadi ke mana? Allah, peluh tak nak abang tuan. Peluh bercerau. Kelak meleleh habis kot ketiak-ketiak. Meleleh habis dah. Tu tengah hari rembang duduk. Ni dekat padang mahsyar esok ni. Pada hari mahsyar esok nak dihimpun, segala-galanya akan dihimpunkan. Nak kata luah tak luahnya, manusia sahaja di padang mahsyar tidak cukup untuk menampungnya di padang mahsyar. Makna apa dia? Para malaikat dia akan dia akan orang kata pergi juga pada mahsyar, tapi mereka akan diletakkan di langit-langit. Sebab apa? Sebab tanah ni, sebab padang ni tak mampu untuk menampung semua. Maknanya apa dia? Muat-muat dengan manusia je lah di padang mahsyar ni. Adapun malaikat akan diletak tempat yang tinggi, setengah menyebut di langit. Mereka menunggu giliran mereka di langit. Wahal mereka tahu dah, mereka ni para malaikat confirm syurga Allah. Kita ni bukan malaikat ni. Kita ni hamba yang selalu melakukan maksiat, yang selalu melakukan perbuatan yang mungkar. Na'udzubillah min dzalik. Kita tengoklah musim-musim Covid lah ni. Pakak-pakak kena PKP belaka. Sebab apa? Sebab nak ajak kepada kita supaya semua pakak hisapkan diri sebelum dihisapkan depan Allah. Pakak duk rasa, kenapalah jadi macam ni? Hisap dulu. Benda ni jadi ni tak lain tak bukan daripada tangan manusia sendiri. Maksud dia? Daripada dosa-dosa kita sendiri. Kita duk nampak dosa orang ya. Kita duk nampak dosa kawan tu je. Kita duk hukum dia seolah-olah dia seorang je ahli neraka, kita ni ahli syurga. Kita pun ada dosa juga. Dosa belakang kita tak tahu. Dosa kita, mulut ni banyak buat dosa. Contoh, mulut suka buat dosa apa dia? Mulut ni, dia gembira bila mana dia tengok orang lain timpa musibah, dia gembira. Mulut, bila dia tengok orang lain kena musibah, dia rasa seronok. Diri dia ni bila tengok orang lain terkena musibah, dia rasa seronok, dia rasa bahagia. Puas hati dia tu kena bala. Sebab apa? Dia kata mulut banyak buat dosa ni. Na'udzubillah min dzalik. Minta simpang. Minta Allah jaga kita. Minta Allah lindung kita. Minta Allah Ta'ala pelihara kita daripada segala musibah yang tak diingini tuan-tuan. InsyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Apa dia? Disebabkan mulut ni juga, esok dekat padang mahsyar esok kita menjadi orang yang rugi. Ada orang dia baca Quran tapi dia tak jaga mulut, rugi. Ada orang dia puasa pagi petang siang malam tapi dia tak jaga mulut, rugi. Ada orang boleh baca Quran, bertaranum, semayang taubat, semayang tahajud, tapi mulut dia selalu mengaibkan orang. Mulut dia suka fitnah orang. Mulut dia suka mercecah orang. Mulut dia selalu menghina, membuka kaiban orang. Rugi. Tuan nanti rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna apa dia? Ada satu benda yang berbisa. Kalau ular, kita takut dengan bisa ular.
Kalajengking, kita takut dengan kalajengking. Manusia, dia ada bisa dia. Bisa daripada dia terletak pada mulutnya, yakni apabila dia berkata-kata, katanya terlalu pedih, menyebabkan orang terasa hati, menyebabkan perpecahan belah, menyebabkan orang berpecah, menyebabkan orang bercerai-berai dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Jaga mulut kita ni. Semua ni nak kena soal jawab. Ya, azab di padang mahsyar ni tak tertanggung. Berapa lama pula kita nak berdiri di padang mahsyar? Di tengah hari, tengah panas, tengah rembang matahari sejengkak, dengan tak ada teduhan pokok-pokok, tak ada apa di padang mahsyar. Berapa lama? Kata Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, dia kata apa dia? Kita nak berdiri di padang mahsyar. Berapa lama? Yakni 1000 tahun. Minta maaf. Kita nak berdiri di padang mahsyar berapa lama? Yakni 50,000 tahun. Berdiri di padang mahsyar 50,000 tahun. Tak makan dan tak minum. Di padang mahsyar tu 50,000 tahun tak makan dan tak minum. Allahu Rabbi. Tu jangan kena jaga. Jangan disebabkan mulut kita dekat padang mahsyar esok kita berdiri dengan letih. Duk menantikan, aku ni lagu mana ya Allah? Layak tak layak dengan syurga ni ya Allah? Tak dekat padang mahsyar pun dah terkena berbagai-bagai azab, berbagai-bagai fitnah di padang mahsyar. Dengan panahnya, dengan tak ada pakaiannya, dengan telanjangnya, dengan peluh bercerau satu badan. Itu namanya fitnah. Bagaimana kita melakukan fitnah terhadap orang di atas dunia, kawan tu malu sebab kita fitnah dia. Kawan tu rasa malu nak keluar sebab apa? Sebab mulut kita duk cerca dia, mulut kita duk tabur fitnah. Padahal benda tu tak betul. Macam tu juga esok dekat akhirat kita malu. Sebab apa? Fitnah dosa yang kita buat atas dunia ni kena diri kita balik. Fitnah dosa yang kita buat atas dunia terkena pada diri kita balik. Kena diri kita balik, tuan-tuan. Allahu Rabbi, tengah berdiri pada mahsyar. Seekor siapa pun tak main hantar ayat kat kita. Tak ada siapa pun main hantar ayat kat kita. Tak ada siapa pun main beri makan kepada kita. Tak ada siapa pun tak main beri pakaian kepada kita. Sebab apa? Semuanya telah habis. Semuanya telah dihitung, diletakkan di tepi. Untuk apa dia? Untuk diberikan kepada orang-orang yang kita melakukan kesalahan. Adapun binatang. Orang tanya, Ustaz, binatang esok dekat akhirat dia ada ke? Binatang-binatang ni di padang mahsyar dia ada. Dia nak menghitung binatang ni, dia nak apa dia? Dia nak melaknat orang, dia nak menghukum orang binatang ni. Bila selesai semua, hak kawan kena hukum apa semua tu, mereka ni akan jadi debu-debu. Binatang akan jadi debu. Binatang semua akan jadi debu. Ni kita ni lagu mana? Kita ni lagu mana, tuan-tuan? Nah, ibadat kita ni Allah bagi pula ni. PKP ni pula ni, wallahu alam. Nampak gaya kalau duk kena tambah sampai bulan puasa, nampak gayanya kita duk lagi ni. Mayang tarawih kita lagu mana? Puasa kita lagu mana? Allahu Rabbi, na'udzubillah min dzalik. Allah Ta'ala tarik nikmat lah, tukuk lah tahun lepas Allah Ta'ala tarik nikmat, tak boleh mayang jemaah. Ni baru dunia, tuan-tuan. Hari ni kita malas nak keluar, panas dahaga lah apa. Esok dekat akhirat, esok tak ada makan, tak ada minum apa. Nak jaga. Ni Nabi sebut dia, ada setengah orang manusia dia berdiri sampai di peluh di dahi dia, sampai tutup hidung dia, nak menafas tak boleh, sampai masuk dalam rongga-rongga telinga yang peluh dia. Sebab apa? Sebab waktu atas dunia dulu dia tak menghiraukan. Bila mana dia buat maksiat, dia tak menghiraukan. Bila melakukan maksiat, dia tak pernah fikir. Allahu Rabbi, na'udzubillah min dzalik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kena minta simpang, tuan-tuan. Jadi insya-Allah, tuan-tuan, siapa-siapa ni, sebelum tu siapa-siapa nak menyumbang untuk bantu majlis ilmu kita, bolehlah. Musim-musim PKP ni siapa nak menyumbang, bolehlah melalui nombor akaun bank yang tertera di bawah ni, insya-Allah. Kita mungkin balik bab kita. Nampak pada kita. Kita dunia kita akhir zaman ni, tuan-tuan. Allah dah pesan kepada kita. Allah sebut dah. Allah Ta'ala cerita dah. Allah Ta'ala habak dah ni Nabi bawa mai hadis-hadis Nabi ni pada. Nabi bawa mai dah hadis-hadis Nabi nak habak pada kita. Betapa dahsyatnya di padang mahsyar, tidak ada seorang pun yang terlepas lari daripada semua perhitungan di padang mahsyar. Seorang demi seorang, seorang demi seorang untuk diperhitungkan. Bagaimanakah nasib kita kelak satu hari nanti, tuan-tuan? Bagaimana? Allahu Rabbi, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
keterangannya. Suasana pada hari kiamat adalah bersangatan panas, iaitu ketika seluruh manusia dibangkitkan daripada kubur mereka untuk menghadap kepada Allah Ta'ala. Mereka semua berkumpul di mahsyar untuk dihisab dan diperhitungkan segala amal perbuatannya. Lah, kita duduk alam yang keberapa? Kita duduk alam yang ketiga. Semuanya berapa alam? Semuanya ada 8 jenis alam. Hak duk sebut 5 alam. Saya sebut dah baru-baru ni, saya sebut dah 8 alam. Sebut dah 8 alam baru ni. Sebutlah sekali lagi. Mana baru join tu, yang mana baru tu, insya-Allah moga dapat semua insya-Allah. Alam yang pertama, alam apa dia? Alam pertama. Nah, alam rahim tu. Kita main alam yang pertama lagi ni. Lepas tu baru main alam rahim. Dalam perut, alam rahim, alam perut tu. Yang kedua. Alam yang ketiga main alam dunia. Sekarang ni kita duduk alam dunia. Sekarang ni kita duduk pada alam dunia. Alam dunia. Lepas alam dunia, alam barzah, mati pula. Lepas hidup dunia ni, pakat mati belaka. Lepas hidup dunia, pakat mati belaka. Lepas mati pula, mana? Alam mahsyar pula. Lepas tu nak bangun pula. Nak bangun pula. Lepas bangun pula, nak pergi mana pula? Alam timbangan. Mizan, alam mizan. Lepas alam timbang, kita nak pergi mana pula? Nak pergi berjalan pula. Alam perjalanan. Lepas alam timbangan, baru alam yang terakhir. Sama ada alam syurga ataupun alam neraka. Lah kali tu, baru dapat sama ada syurga neraka. Ni, baru alam dunia. Nak pergi alam barzah. Nak mati pula. Nak mati pula. Nak mati, nak bangun pula. Tu kata ulama-ulama sebut apa dia? Ulama sebut apa dia? Mati ni tak pernah diundang. Kematian ini tidak pernah diundang. Tak ada siapa pun di kalangan kita yang mengundang kematian. Ada tak di kalangan kita yang WhatsApp malaikat maut, suruh malaikat maut main ambil? Suara dia kata suara pelan, betul ke? Google Meet suara pelan kan derah? Tolong komen sat, dia ada orang kata suara kita tak berapa nak clear. Hak Facebook lagu mana clear tak clear Facebook? Tolong tengok sat, Facebook clear tak clear? Saya tak dapat nak baca komen sebab bukan saya admin. Tengok jap. Nak tengok Google Meet. Derah sat. Mas Zakaria ni tolong keluar balik, lepas tu masuk balik bah. Takut ada problem sikit tu. Clear Ustaz, alhamdulillah. Ni. Kematian, kita kembali balik. Kematian kita ni tak ada siapa pun jemput. Ada di kalangan kita yang WhatsApp malaikat maut. Malaikat maut tak WhatsApp lah ni, beep, guna beep pula. WhatsApp ke beep ke malaikat maut. Tolong jemput ana pada sekian-sekian hari bulan pukul ni bersekian. Ada? Tak ada. Tak ada siapa pun berani orang kata berani WhatsApp malaikat maut. Semua pakat takut nak jumpa malaikat maut. Satgi kalau aku mati, satgi macam mana? Tahu. Ni. Sesungguhnya kematian itu tidak pernah diundang atau dijemput. Tak ada siapa pun dijemput kematian. Maksud saya tak pernah nak jemput kematian. Tetapi kematian datang dengan ahlan wahsalan. Tak ada siapa undang dia. Tetapi dengan asbab dia dengar arahan daripada Allah, sami'na wa ata'na, maka dia akan datang mengambil nyawa. Mengapa dia akan ambil roh kita kembali balik kepada Allah. Aku yang dia sebut apa dia? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang bernafas, yang berjiwa pasti akan menghadapi kematian. Tengah duk bercakap macam ni, tiba-tiba mati. Siapa nak tahu? Kan senang ni duk padang pasyak belakang ni. Oi, pokok pun nampak macam pokok tipu dah. Kan tak tahu kita mati. Tak tahu kita mati. Allahu Rabbi tuan-tuan. Dia minta jaga.
Nah, di padang mahsyar tu apa dia? Untuk dihisab tu Nabi sebut apa dia? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisabkan depan Allah. Nak tidur malam, letak tangan atas dai, fikir dulu, ya Allah, hari ni aku buat dosa banyak, ya Allah. Oh, janganlah bagi aku mati dalam keadaan dosa, ya Allah. Tu nama dia hisab lah tu. Nama dia perhitung diri lah tu. Cuma tak ambil kalkulator tambah tolak dosa kita buat ya. Sebab apa? Sebab dosa kita mudah lupa. Dosa kita mudah lupa. Tu. Keadaan manusia pada masa itu berbeza-beza. Mengikut keadaan amal perbuatan masing-masing. Ada yang berpeluh sampai kedua tumiknya. Dan ada yang berpeluh sampai kedua lututnya. Dan ada yang berpeluh sampai ke pinggangnya. Bahkan ada yang berpeluh sampai ke kedua telinganya. Sehinggalah ia terpaksa berenang dalam lautan peluhnya. Berbeza-beza keadaan di padang mahsyar. Ada orang tenggelam dengan peluh dia. Sebab apa? Sebab dosa dia terlalu banyak ni, tenggelam habis, hapui, tenggelam. Nah, kita tengok macam mana tengok sahabat-sahabat kita ditimpa musibah banjir baru ni. Kita tengok rumah dia ayak hapui, petah tu. Kita kata apa? Ya Allah, kesiannya, ya Allah, macam manalah dia. Kita kesian. Ni diri kita ni. Esok nak berenang dalam peluh ni lagu mana? Fikir ke tak? Tu hidup kita atas dunia ni, jangan duk bagi orang. Jangan kita dok menyusahkan orang. Jangan kita dok buat iri hati dengan orang. Jangan kita dok dengki dengan orang. Nak pi mana? Dunia kita boleh lari. Dekat akhirat esok kena kejar. Tu berduyun-duyun dok kejar kita ni. Sebab apa? Sebab dunia kita buat kezaliman kat orang. Akhirat Allah membalas kezaliman kita. Kena jaga. Tu Nabi sebut dia, ada sampai peluh di dahi, ada peluh sampai lutut, ada peluh sampai dada, ada peluh sampai telinga, ada belakang. Mengikut apa dia? Mengikut amal yang dia lakukan di atas dunia. Mengikut amal apa yang dia lakukan di atas dunia. Walau demikian, di sana akan ada 7 golongan yang dinaungi Allah Ta'ala. Ada 7 golongan, 7 kaum yang dinaungi Allah Ta'ala. Maksud apa dia? Dia ada tempat berlindung. Allah Ta'ala pelihara dia, Allah jaga dia, tutup dia daripada terkena panas, tutup dia daripada terkena matahari, tutup dia daripada berenang dalam peluh. Ni Allah Ta'ala jaga. Apa dia? Mai kita tengok kok-kok kita ada dalam golongan ni. Mai kita tengok kok-kok kita ada dalam golongan ni. Siapa-siapa Google Meet lekat-lekat tu sila pergi ke Facebook nah. Sebab ada orang kata Google Meet lekat-lekat pula dah. Kan dia tak update Google Meet baru. Tu lah. Tak apalah, gua mana pun tak apa. Asalkan mai dengar kuliah tu ya. Ada 7 golongan. Apa dia? Di bawah naungan arasy Allah yang mulia. Mereka ialah pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang orang kata berjiwa rakyat. Tak maulah kita masuk bab-bab ni tak syok ah. Sebab kita tak tahu. Tak tahu lah ke mana. Kita tak mau pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Adil tu kena penting. Kalau dunia kita akhir zaman ni tak ada keadilan, tanda-tanda nak kiamat tu, kata Sayyidina Umar radhiyallahu an. Kalau pemimpin tak ada sifat keadilan, tanda-tanda nak kiamat dah tak lama dah. Allahu Rabbi na'udzubillah min dzalik. Moga Allah selamat kita. Pemimpin yang adil. Dia rakyat dia susah macam ni, dia faham, dia bagi nak adil. Tak boleh siapa pun, semua sama rata dapat. Tu. Tu. Pemimpin yang adil yang pertama. Yang kedua, pemuda yang rajin beribadat. Pemuda je kan ustaz? Habis kami hak tua ni kira lagu mana? Kira juga. Orang yang rajin beribadat, orang kemah.
Mayang tak pernah tinggal. Orang kata rajin. Rajin buat ibadat sungguh. Rajin buat ibadat. Nah, ibadat ni macam-macam ibadat. Zikrullah pun nama ibadat. Baca Al-Quran pun nama ibadat. Nah, lagi apa lagi? Buat baik sedekah, nama ibadat. Bantu orang, nama ibadat. Tu. Dan yang ketiga apa dia? Lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid. Lelaki apa dia? Hati yang seronok dengan masjid. Lelaki hati yang seronok mai dengar masjid, duk mai kuliah, duk mai mengaji. Hati seronok. Hati seronok. Seronok apa dia? Duk mai dengar kuliah, duk mai mayang jemaah. Tu bila ada anak muda pergi masjid, kita kena beri semangat. Anak muda duk pergi bang dekat masjid apa semua ni, kena bagi semangat. Ni jangan duk condemn dia. Alah hang ka, dulu kan duk isap dadah ka. Jangan condemn orang. Sebab dia berjinak dengan masjid, dia jangan duk condemn dia. Nak jangan duk condemn dia. Sebab apa? Sebab dia termasuk dalam orang kata lelaki yang orang kata hatinya terpaut dengan masjid, semayang di masjid, mua di masjid belaka. Buka puasa di masjid, mua masjid belaka. Buat baik mua masjid belaka. Kemah orang ni. Kemah. Kemah. Harap kita ada. Mau apa dah? Yang ke apa? Yang ke 4 tak? Yang keempat tak? Macam yang keempat. Orang yang mencintai sahabat. Ya. Orang yang mencintai sahabatnya kerana Allah Ta'ala. Siapa-siapa berkawan, siapa-siapa bersahabat kerana Allah Ta'ala, bukan sebab nak ambil kesempatan, bukan sebab kita nak apa dia, bukan sebab kita ni nak ambil berat, orang kita nak ambil kesempatan atas dia. Tak ada. Tapi kita buat sebab apa? Atas dasar kerana Allah. Kita berkawan dengan dia kerana apa dia? Kerana Allah. Kita buat kerana Allah. Kita buat kerana Allah. Kawan dengan dia sebab apa? Sebab kerana Allah. Bersahabat dengan dia. Sahabat ni payah nak cari, kawan mudah. Sahabat ni payah nak cari tuan-tuan. Kawan ni bersepah, kawan ni banyak. Sahabat ni dia susah. Sahabat dia tadi pun menurut apa dia? Merasakan kesusahan yang dia hadapi. Kawan mudah. Kawan tu dalam susah dia buat tak tahu ya. Kalau dia dalam susah baru dia rasa kebah, dia rasa baru cari kawan tu minta tolonglah, sungguh-sungguhlah aku. Tu. Tu. Kena jaga. Kena jaga. Tu. Mabarah lupa dah. Dan yang ke berapa? 5 kot. Lelaki yang digoda untuk berzina tetapi dia menahan diri dia. Hak ni payah. Tambah dunia lah ni. Dulu ni Allah nak tutup, orang kata perempuan nak buka aurat ni susah. Lah ni Allah bersepah. Siap boleh keluar lagi apa dia? Kubur masing-masing ada dah. Tu dia. Lah akhir zaman. Jangan nak buat pasal tuan-tuan. Lah ni bukan kata apa. Tak salah nak pakai minyak wangi, tak salah pakai. Tapi minyak wangi sampai berbau berkilo-kilometer ni tak nak abang. Kadang-kadang akhir zaman ni syahwat, nafsu syahwat orang ni dari segi bau minyak wangi pun tak apa dah. Allah Rabbi na'udzubillah min dzalik, minta simpang. Bukan tak kata tak boleh pakai, boleh. Setakat bau kita tak apa. Ni bau tu dia. 10 km bau lah. Bukan 1 meter, 10 km bau dah. Dia main dah. Tahu kita dia main minyak wangi lagu tu dia dah, tak ada orang lain. Allah. Dunia lah. Tu kira bak minyak wangi tak apa lagi lah. Hak sak pakai tudung, sak tak pakai tudung. Sak pakai baju lagu tu, sak macam buah nangka, sak macam buah cepedak ada belakang. Nak kata dunia akhir zaman. Dunia akhir zaman tak jaga sungguh-sungguh, tak tahu nak abang lah. Dululah. Zaman dulu ni.
Teringat zaman-zaman dulu apa dia? Zaman dulu ni nak tengok aurat orang ni cukup susah. Dululah. Sebab bukan zaman telefon. Dulu bukan zaman telefon. Bukan zaman gadget. Dulu ni buka surat khabar baru jumpa, buka majalah tu baru jumpa. Nah, tu pun majalah pun kena beli, kena berhenti-henti juga. Kena salah beli majalah lingkup. Dulu lah berbeza, makin canggih dunia. Orang kata apa dia, dunia tak boleh pisah, betul. Cara guna kita tu penting. Kalau dengar kuliah sekali-sekala jahat, dengar maksiat banyak, esok lagi kena azab. Ni kita kena lebih kuliah, kena lebihkan kuliah, kena mengaji agama. Biar musim PKP ni kita mengaji agama apa tak apa. Biar data habis, biar RM2, ada rezeki Allah Ta'ala ganti. Ada rezeki Allah Ta'ala ganti. Ni kata apa dia? Berzina ni bukan nanti bersetubuh. Bukan. Zina mata, tengok aurat orang, nama zina lah tu. Mengumpat, maki hamun orang, semua masuk dalam golongan maksiat. Zina mata, zina telinga, zina kemaluan, ada belaka? Na'udzubillah min dzalik, minta simpang. Minta Allah jaga kita. Minta Allah selamat kita. Minta Allah Ta'ala pelihara kita daripada segala musibah benda yang tak diingini. Tahu? Minta Allah jaga kita semua. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Berapa dah? 6 kot. Yang ke-6 dia, orang yang menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kiri pun tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dia dah bagi sedekah tu, sedekah tangan kanan, tangan kiri pun tak tahu berapa jumlah, berapa banyak dia bagi, tak nak siapa tahu. Dia dengan Allah je tahu. Dia tak abang kat bini dia, hari ni abang sedekah banyak-banyak tak. Dia tak abang kat anak dia, dia tak abang siapa pun. Dekat Facebook pun dia tak abang. Dunia lah ni orang buat Facebook lah ke? Melainkan. Dia melainkan ni apa dia? Bila mana kita memegang amanah tanggungjawab daripada orang, maka baru kita buhlah Facebook. Sebab apa? Bukan hak kita punya. Kita nak kepercayaan daripada orang. Nak orang yakin kerja buat kita tu bagus, buh Facebook. Tuan-tuan, sama-sama kita kongsi rezeki kita. Musim-musim Covid lah ni, musim-musim banjir dah ni, kita sama-sama kongsi rezeki. Orang dalam susah kita bantu. Sebab apa? Sebab doa mereka mustajab. Kita pula, bila kita dah beri sedekah, adab yang kita kena jaga. Bila mana kita beri sedekah, adab yang kita kena jaga. Bila kita memberi, jangan kita meminta kepadanya dengan doa. Contoh lagu ni, kita bagi duit, kita tengok kawan tu duduk tunggu, budak tahfiz tu duduk main kutip derma depan rumah kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa tu? Nak minta derma sikit, dia pun bagi. Dia bagi RM10, dia abang kat budak tu. Tolong doa kat makcik nah, bagi makcik murah rezeki panjang umur. Tak boleh. Tak boleh, adab dia. Seolah-olah apa dia? Kita beri dan kita minta balasan. Tak boleh. Tapi kalau kita tak minta, Allah Ta'ala tahu dah. Siapa sedekah, aku panjang umur dia. Siapa sedekah, aku beri bahagia. Tu Allah janji dah. Tak gaduh minta, Allah janji dah. Ni kesilapan kita, rajin kita tak buat. Apa dia? Bila kita beri sedekah, kita minta balik balasan. Ni kita punya. Kena jaga. Kena jaga. Jangan nak buat lebih kurang lagu tu. Jangan nak buat lebih kurang lagu tu. Sedekah jangan sampai siapa tahu. Sedekah jangan sampai ada orang lain tahu. Sedekah jangan duk abang ke orang. Sedekah dengan siapa pun jangan duk abang. Tu. Dan yang ketujuh apa dia? Dan yang terakhir sekali apa dia? Iaitu orang yang mencucurkan air mata kerana takut kepada Allah Ta'ala ketika dia bersendirian. Duk seorang-seorang nak buat, dia tak boleh. Teriak. Teriak. Sebab apa? Sebab takut dengan Allah. Isyak lagi kalau Allah Ta'ala ambil aku dalam bentuk ni lah, isyak lagi lah nayak lah, isyak lagi teriak. Ya Allah, teriak. Sebab apa? Sebab tak dapat. Sebab apa? Sebab takut. Sebab takut punya pasal. Sebab takut punya pasal. Dia teriak. Takut punya pasal, dia teriak. Takutnya pasal dia teriak. Allahu Rabbi. Kita sama-sama lah. Musim-musim lah ni minta doa.
Doa dengan Allah banyak-banyak. Doa dengan Allah banyak-banyak. Sebab apa? Sebab kita nak keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak keredaan daripada Allah. Nak Allah Taala kasih pada kita. Nak Allah sayang kepada kita. Nak Allah kasih kepada kita, kita kena kasih pada orang dulu. Sebab bila kita kasih kepada hamba-hamba Allah, maka Allah akan mengasihi kita. Kasih hamba Allah ke mana? Kita bantu orang susah, kita beri makan, beri minum, tolong orang. Orang dalam keadaan kesusahan kita tolong. Ini salah satu cara untuk kita dekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Nah, orang kata tu. Nah, abang dia, kita tak mau berdiri di tengah peluh yang panas, yang banyak peluh bercerah-cerah, peluh sampai kaki. Sebab apa? Sebab dosa kita tak mau. Hidup kita ni jangan susahkan diri kita di akhirat esok. Kalau kita susahkan hidup kita di akhirat esok, na'udzubillah min dzalik lah. Nescaya kita ni payah nak masuk syurga. Kalau hidup kita menyusahkan, kita payah nak masuk syurga. Nah, jadi saya rasa cukup kot sekadar tu sajalah kot. Nah, ada rezeki kita jumpa lagi pada hadis yang ke-9, insya-Allah. Terima kasih kepada yang sudilah sudi menonton live, sudi Google Meet, insya-Allah. Malam ni kat 200 orang. Alhamdulillah rezeki kita. Semoga yang mendengar ni dapat ganjaran di sisi Allah. Nah, insya-Allah. Musim-musim PKP ni banyak bantu orang, banyak sedekah, banyak kita infak. Kita buat saham akhirat lebih-lebih sekarang ni. Sebab apa? Sekarang ni waktu orang sedang menaruh harapan pada Allah Ta'ala. Nah, kita bagi rezeki, dia rasa bersyukur tak amat-amat. Dia seolah-olah dia, seolah Allah dengar permintaan dia. Kita pergi bagi bantuan, bagi beras, bagi gula, insya-Allah. Hadirin hadirat ni, kita nak puasa tak lama dah. Kita nak puasa tak lama dah. Semoga Allah Taala sampaikan kita, insya-Allah. Dekat-dekat nak puasa nanti saya nak buat program apa dia? Program nak bagi orang kata kongsi rezeki dengan orang sama-sama, insya-Allah. Nanti kita kutip seorang sikit rezeki, kita kongsikan dekat nak sambut puasa ni lah. Semoga Ramadan tu ni penuh makna untuk kita, insya-Allah. Cukup sekadar tu saja rakut. Ada rezeki kita jumpa lagi masa hari. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Semoga Allah Ta'ala pelihara kita daripada segala musibah dan wabak. Dan Allah Ta'ala pelihara kita daripada segala benda-benda yang tak diingini, penyakit-penyakit yang tak ingini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rizqna fahma nabiyyin hifzal mursalin, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalali wal Ikram, walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah siapa-siapa nak menyumbang untuk perbaiki pondok, bolehlah menyumbang daripada nombor akaun yang tertera di bawah ni, insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.